Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim pening kepala dengan UMNO. Apa kata cuba-cuba dekati Perikatan Nasional? Kalau ini benar-benar berlaku, kalau betul Anwar ataupun Pakatan Harapan cuba-cuba mendekati Perikatan Nasional, ini menjadi berita yang paling buruk sekali untuk UMNO. Saudara-saudara sekalian, dalam politik tidak ada yang mustahil. Semua perkara boleh berlaku dalam politik. Dalam sekelip mata, musuh menjadi rakan, rakan menjadi musuh. Itu perlu dihati-hatikan. Ramai orang menyangka itu tak boleh berlaku, tetapi tiada mustahil. Kalau tiba-tiba Pakatan Harapan bergabung pula dengan Perikatan Nasional, yang tinggal putih mata ialah UMNO. Memandangkan sekarang ini, benarkah Perdana Menteri ke-10 pening kepala menguruskan UMNO dengan tuntutan demi tuntutan yang membuatkan beliau mungkin pening kepala? Mungkinkah inilah masanya Anwar Ibrahim berdamai pula dengan Perikatan Nasional, lalu cuba dekati Perikatan Nasional? Ini juga ada rentetannya dengan mengikut netizen, ada rentetannya apabila kerajaan mula bersetuju menyalurkan peruntukan kepada pembangkang khususnya Perikatan Nasional. Jadi ada netizen kata mungkin inilah permulaannya Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan akan bersatu atau sama-sama berjuang untuk supaya tidak ada lagi usaha menjatuhkan Anwar Ibrahim, walaupun mungkin akan timbul desakan supaya UMNO Barisan Nasional keluar daripada kerajaan perpaduan ini sekiranya mereka gagal untuk mengeluarkan Najib dari penjara Kajang supaya dapat menjalani tahanan rumah. Saudara-saudara sekalian, menurut Sabudin, saya tak pasti sama ada Perdana Menteri ke-10 pening kepala atau tidak dengan UMNO dalam isu tahanan rumah yang difailkan Najib Razak di mahkamah. Tapi saya rasa ada sedikit peninglah Anwar Ibrahim. Sebab bagaimana tak peningnya, beliau terpaksa menjaga kiri kanan. Ditelan mati bapa, diluah mati mama. Nak buat macam mana lagi? Sudahlah timbalannya sendiri dalam kerajaan, iaitu Ahmad Zaid Hamidi memihak kepada Najib dengan setuju menjadi saksi dalam saman bekas Perdana Menteri itu yang menamakan 7 responden berkaitan kerajaan, yang dalam samannya terbaru pula Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh mencetuskan polemik baru dengan ayat yang pedih menembak Perdana Menteri ke-10, iaitu ini soal sama ada kerajaan mahu menjunjung titah atau sebaliknya. Seterusnya, Dr. Akmal membedil Perdana Menteri ke-10 lagi dengan kata-kata, rakyat mahukan penjelasan bukan alasan. Kalau pemimpin yang bertaraf senior serta banyak makan garam mendegur Perdana Menteri ke-10 sebegitu, barangkali boleh lagi diterima. Ini tidak. Standard BBNU, budak-budak baru nak up. Menembak begitu, kalau sayalah memang terasa pedihnya. Kalau saya duduk di tempat Perdana Menteri ke-10, memang saya kena pening kepala dengan satu demi satu karena UMNO ini. Dah bagi Zaid Hamidi DNA, patutnya cukuplah tu. Janganlah Presiden UMNO cetuskan kekalutan lagi dengan setuju buat afidavit dan jadi saksi Najib pula. Sedarlah sikit saman Najib itu ditujukan kepada kerajaan. Bagilah orang lain jadi saksi. Zahid Hamidi sepatutnya jadi jaga Perdana Menteri ke-10, bukan jaga Najib. Lepas itu perangai Dr. Akmal pun Presiden UMNO tak boleh kawal. Saya boleh bayangkan bahawa selepas ini banyak lagi karena demi karena akan ditimbulkan UMNO dalam kerajaan Madani ini. Menang cuma hanya 26 kerusi tapi berlagak macam ada 260 kerusi. Sebenarnya saya pun kesian dengan Perdana Menteri ke-10 iaitu Anwar Ibrahim. Sudahlah berjuang hampir 25 tahun untuk jadi Perdana Menteri. Bila dah jadi pula, banyak lagi masalah serta beban perlu dihadapi.
Masalah ekonomi, ringgit jatuh, pelaburan, pengangguran dan macam-macam lagi, semuanya lebih penting berbanding isu Najib atau Dr. Akmal. Dalam berdepan semua masalah itu, UMNO sepatutnya tidak menambahkan lagi beban yang sudah sedia bertimbun di bahu Perdana Menteri ke-10. Kalau Perdana Menteri ke-10 tak pening kepala dan masih boleh hadap semua karena UMNO, sekarang dan akan datang terserahlah. Tapi kalau Perdana Menteri 10 iaitu Anwar Ibrahim mula rasa pening, saya ada satu cadangan. Saya pun tak pernah cerita lagi cadangan ini kepada sesiapa, kata Sabudin. Ini saya hanya beritahu Perdana Menteri ke-10 seorang saja. Jangan heboh-heboh dan jangan cerita dengan orang lain, katanya. Saya cadangkan Perdana Menteri ke-10 mulakan dengan segera untuk berbaik-baik dan berhubungan dengan pimpinan Perikatan Nasional. Saya yakin kalau Perdana Menteri ke-10 hulurkan tangan tambahan lagi sekarang bulan Syawal, mereka tidak akan menolak. Kalau berunding soal peruntukan untuk PN sedia datang berunding, kalau dibayang-bayangkan untuk dibawa menyertai kerajaan, saya penuh yakin mereka lebih tidak menolak lagi. Kalau ada pun yang agak keras dalam PN hanyalah Muhyiddin Yassin dan Hadi Awang saja. Tetapi seorang ada kes mahkamah dan seorang lagi berdepan masalah kesihatan. Lain-lain pemimpin PN, saya yakin mereka tiada masalah untuk menyertai kerajaan. Tambahan lagi, PAS sebelum ini pernah bersama dalam Pakatan Rakyat. Manakala Bersatu adalah rakan lama dalam Pakatan Harapan sendiri. Politik ini dinamik, tiada musuh yang kekal, tiada kawan yang abadi. Sebelum keputusan PRU15, siapa sangka UMNO dan DAP boleh bekerjasama. Kalau Perikatan Nasional dapat gigamit, biarkan saja UMNO pamit. Pilihan ada di depan mata, lainlah kalau pilihan sudah tiada. Sekali lagi saya ulang ayat dalam tulisan semalam, apa nak pening-pening kepala. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Persoalan besar kita pada malam ini ialah, bolehkah kerajaan Madani pecah gara-gara isu tahanan rumah? Bercakap tentang tahanan rumah, ini pasti mengaitkan dengan pemimpin UMNO yang paling mereka mahu dapat dibebaskan dengan segera, iaitu Najib Tun Razak. Najib Tun Razak telah didapati bersalah dalam kes SRC Internasional. Telah dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dengan denda 210 juta. Namun demikian, oleh kerana isyan daripada Kebawaduli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong melalui lembaga pengampunan, Najib sudah mendapat bahagian yang amat luar biasa dan amat-amat menggembirakan mereka. Apabila Najib telah mendapat pengampunan untuk pengurangan penjara dan juga denda daripada 210 juta kepada 50 juta dan daripada 12 tahun kepada 6 tahun sahaja. Namun demikian saudara-saudara sekalian, yang lebih mengejutkan kita ialah ada netizen yang agak berang juga apabila mereka kata sudah diberi betis mahu peha lagi. Tetapi itu bukan persoalan yang besar. Persoalan yang besar sekarang ini ialah, bolehkah kerajaan Madani pecah? Dek isu tahanan rumah. Dengan maksud yang lain, bolehkah kerajaan Madani ini tumbang dan berkecai? Yang saya pasti Anwar Ibrahim tidak akan tumbang, Pakatan Harapan tidak akan tumbang. Tetapi yang menakutkan ialah ke mana arah tujuan UMNO selepas ini sekiranya kerajaan Madani ini pecah. Yang pastinya UMNO perlu mencari sesuatu untuk jaminan mereka. Dalam banyak perbualan sejak 2-3 hari kebelakangan ini berkaitan isu tahanan rumah melibatkan Najib Razak, antara persoalan yang sering dibangkitkan ialah sama ada perkara ini mampu membuatkan kerajaan Madani terus bertahan atau akhirnya akan pecah di tengah jalan. Sejujurnya, saya melihat jika isu ini tidak ditangani dengan baik, tidak kira sama ada Najib akhirnya dibenarkan menjalani tahanan rumah atau semakan kehakiman gagal
dan beliau terus berada di penjara Kajang sehingga tahun 2028. Ia tetap memberi kesan yang sukar kepada Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim. Berikutan titah edendum itu sudah dibawa ke mahkamah untuk disahkan kewujudannya dan 7 responden berkaitan kewujudannya. 7 responden berkaitan kerajaan telah dinamakan dalam samannya. Mahu tidak mahu, ia kini sudah menjadi pertikaian antara Najib dengan kerajaan, dan apa yang bekas Perdana Menteri itu ingin lihat seterusnya ialah bagaimana pihak kerajaan mahu melawan dalam kes tersebut. Memandangkan kerajaan pernah menyatakan soal pengampunan adalah hak mutlak agung dan dalam bidang kuasa lembaga pengampunan, tetapi apabila sudah jadi kes mahkamah, cara bagaimana kerajaan melawannya akan menjadi perhatian yang utama. Jika kerajaan bersungguh-sungguh melawannya, ia boleh ditafsirkan kerajaan tidak mahu Najib diberi tahanan rumah sebagaimana dititahkan oleh Agung ke-16. Sebab itu, apa juga keputusan semakan kehakiman kelak, ia pasti memberikan kesan kepada kerajaan. Tambahan lagi, saksi penting Najib ialah timbalan Perdana Menteri sendiri, iaitu Ahmad Zahid Hamidi. Walaupun Perdana Menteri yang ke-10 semalam menyebut tindakan Zahid Hamidi menjadi saksi atas kapasiti selaku Presiden UMNO, tetapi sepanjang masa adalah tidak dapat dielakkan beliau juga memakai baju timbalan Perdana Menteri selagi jawatan tersebut disandangnya. Kalau Najib menang dalam semakan kehakimannya dan beliau berjaya menjalani tahanan rumah, ini adalah kemenangan moral yang besar baginya. Selain ia akan digunakan untuk melonjakkan lagi sokongan rakyat kepada Najib dan UMNO menjelang PRU 16 akan datang, kedudukan Zahid Hamidi menerajui parti juga dengan sendirinya bertambah kukuh. Keadaan itu mungkin mendorong UMNO membuat pelbagai tuntutan lain kepada kerajaan dan Perdana Menteri ke-10 selepas ini, misalnya berkaitan kes Mahkamah Rosmah Mansur, pembebasan sepenuhnya Zahid Hamidi dalam semua kes mahkamahnya yang masih belum selesai dihadapinya. Malah tidak mustahil desakan untuk Najib diberi pengampunan penuh sebelum PRU 16 seterusnya dibenarkan bertanding semula dalam pilihan raya tersebut. Jika ini berlaku, sokongan pengundi bandar, separa bandar dan pengundi bukan Melayu serta rakyat yang waras yang selama ini gigih berjuang menentang skandal 1MDB, mereka pasti akan menjauhkan diri dari kerajaan dan Pakatan Harapan, walaupun UMNO mungkin mendapat sokongan lebih baik. Akhirnya, Pakatan Harapan akan melalui jalan sukar untuk memenangi PRU 16 akan datang. Sebaliknya, jika semakan kehakiman Najib gagal dan beliau kekal dimastautinkan di penjara Kajang, sehingga 2028 UMNO akan terus bergolak. Kedudukan Zahid Hamidi jadi rapuh dan penyokong-penyokong Najib dalam UMNO semakin kecewa dengan Zahid Hamidi serta kerajaan. Ia kemudiannya tidak mustahil akan mendorong timbulnya desakan agar UMNO keluar daripada kerajaan. Paling mungkin menjadi orang pertama yang akan melakukan desakan itu kiranya Najib kekal ditahan di penjara Kajang ialah Ketua Pemuda UMNO sendiri Dr. Akmal Saleh. Jika Zahid Hamidi gagal mengawal semua keadaan tersebut, desakan itu akan berkembang dan ianya akan menggoncang kedudukan kerajaan. Kerajaan perpaduan akhirnya akan bertukar menjadi kerajaan perpaluan, di mana palu memalu sesama sendiri tidak lagi dapat dielakkan. Maka kalau Perdana Menteri ke-10 berjaya mempertahankan kerajaan Madani ini sehingga penggal yang akhir penggal sebelum tibanya PRU 16, beliau akan menjadi Perdana Menteri paling pening kepala berbanding semua pendahulunya sebelum ini. Ditulis oleh sabudinhusin.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.